Datuk Haji Mahfuz Haji Omar Pokok Senar. Terima kasih Tuan Ketua. Pengundi Johor dah buat pilihan. Sekalung tahniah kita ucapkan. Boneka kluster Mahkamah Penjenayah dah mula dinobatkan. Bersorak-sorai tanpa batasan. Hep hori, soalan saya nombor 8. Panjang soalan tu. Sila Yang Berhormat Timbalan Izin, Menteri. Datuk Ini Ketua. Datuk Ini Ketua, kerajaan menyasarkan purata pendapatan isi rumah di bawah RMK ke-12 meningkat daripada 7,089 pada tahun 2020 kepada 10,085 pada tahun 2025, iaitu peningkatan sebanyak 7.3% setahun. Sasaran yang ditetapkan ini adalah realistik berdasarkan kepada pencapaian peningkatan purata pendapatan isi rumah bagi tempoh 2009-2019, iaitu sebanyak 7% setahun. Selain itu, sasaran yang ditetapkan juga adalah selari dengan jangkaan pertumbuhan KDNK pada harga semasa 7.4% setahun bagi tempoh RMK ke-12 dan matlamat untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju. Untuk makluman anda yang berhormat, pendapatan purata isi rumah ini merujuk kepada punca pendapatan yang diperolehi dari 4 punca yang utama. Pertama, pendapatan bekerja bergaji. Kedua, pendapatan dari bekerja sendiri. Ketiga, pendapatan dari harta dan pelaburan seperti dividen. Dan keempat, penerimaan pendapatan semasa seperti kiriman dan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan. Dalam konteks Malaysia, purata penerimaan pendapatan dalam satu isi rumah adalah sekitar 2 orang pada tahun 2019. Kerajaan yakin sasaran yang telah ditetapkan ini mampu dicapai berikutan pelbagai strategi makro yang diperkenalkan untuk memulih dan memperkukuhkan asas ekonomi. Antaranya termasuklah usaha untuk meningkatkan produktiviti, menggalakkan pelaburan berkualiti, mempercepatkan peralihan struktur ekonomi, memanfaatkan penyertaan dan rantaian nilai global dengan izin GVC dan meningkatkan bahagian pampasan pekerja CE dan memastikan kemampanan fiskal dalam jangka panjang. Selain itu, peranan sektor swasta akan terus diperkasa supaya kembali menjadi pembantu utama pertumbuhan ekonomi. Bagi memperkukuhkan peranan sektor swasta, dasar aspirasi pelaburan nasional ataupun NIA akan menjadi asas pembaruan yang komprehensif dalam semua inisiatif dan dasar berkaitan pelaburan. Melalui NIA, pendekatan yang holistik dan bersasar akan diterapkan bagi menarik lebih banyak pelaburan langsung asing serta pelaburan langsung domestik. Institusi pelaburan akan distruktur semula untuk menarik lebih banyak pelaburan berkualiti yang menggalakkan dan kerajaan juga komited untuk meningkatkan serta memperbagaikan sumber pendapatan seperti menyediakan program peningkatan pendapatan, menambah baik akses kepada keperluan asas dan juga menggalakkan keusahawan dan pelaburan kepada portfolio penjanaan pendapatan serta akses kepada pembiayaan kewangan dan meningkatkan sistem perlindungan sosial. Sila, tambah. Pokok Senar. Pengundi Johor dititikkan pesan. Pecah amanah, janganlah duk heran. Biar kaya orang atasan yang di bawah ni bercakar nak cari makan. Inilah dia soalan tambahan. Sudah kalah lah. Tadi telah Soalan tambahan pada pantun. oleh Sudah kalah lah. disebut tadi bahawa antara punca pendapatan kepada isi rumah ni ialah gaji, ya, gaji. Baik, saya nak sentuh soal gaji. Sebab untuk nak capai 10,000 sebulan pada 2025 nanti,
sudah tentu memerlukan kepada gaji isi rumah. Gaji setiap isi rumah itu kalau 4 orang bekerja, dia kena gaji 2,500 baru boleh. Sedangkan dalam sektor awam sekarang ini, ada di peringkat N11, gaji dia mula 1,352. 1,352. Kalau dicampur dengan pembantu awam gaji 1,218. Kalau dicampur dengan imbuhan tetap perkhidmatan awam RM95, imbuhan tetap perumahan RM300, bantuan sara hidup RM250, dia masih di bawah PJK, di bawah paras pendapatan garis kemiskinan. Macam mana kalau 4 orang? Tadi dikatakan 2 orang isi rumah. Kalau 2 orang isi rumah, saya fikir bukan 2,500, lebih lagi daripada 2,500. Baru nak boleh capai 10,000 sebulan. Ini saya ambil kira kalau 4 orang isi rumah bekerja, dia kena 2,500. Jadi, apakah kerajaan bersedia untuk menyemak semula tangga gaji? Tangga gaji dalam perkhidmatan awam yang sudah 20 tahun tidak pernah disemak. Untuk nak capai 10,000 sebulan. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Berkesena. Soalan dia panjang lah, saya tak tahu jawab yang mana satu. Tapi saya cuba pecahkan soalan itu kepada beberapa isu yang saya percaya yang Berhormat cuba highlightkan dalam soalan ini, iaitu apakah sasaran pendapatan isi rumah RM10,000 itu boleh dicapai pada tahun 2025. Benar, saya setuju dengan apa yang Berhormat sebutkan. Kalau nak dikira pendapatan itu secara sempurnanya, sekurang-kurangnya isi rumah itu mesti mempunyai pendapatan RM2,500. Tapi dalam mengira pendapatan ini, itu sebab diambil kira bahawa ini dibuat berdasarkan survey pada tahun 2019, iaitu 2 orang isi rumah itu yang bekerja. Dalam pengiraan average keluarga 4 orang, 2 orang bekerja, dan sumber pendapatan itu ada 4. Jadi survey 2019 menunjukkan bahawa isi rumah mempunyai pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000. Jadi kalau 2 dah RM4,000 kan. Dan dicampur dengan sumber-sumber seperti pelaburan, average pelaburan, dan juga sumber seperti sewa rumah dan juga lain-lain bantuan yang diberikan oleh kerajaan seperti bantuan prihatin, bantuan keluarga Malaysia dan BRIM misalnya, menjadikan gaji 1,200 yang nak melabur lagi. Ialah, ini kadang-kadang yang 1,200 yang duduk di kampung pun ada juga aset-aset dan sumber-sumber ya. Kalau sekurang-kurangnya mereka menanam sayur pun dia ada sebagai nilai tambah. Ya, saya mahu. Nak kerja masa mana nak tanam sayur? Yalah, ada masa-masa lapang tu kan. Jadi kalau yang duduk di bandar, kerajaan sentiasa prihatin untuk memberikan bantuan kepada mereka kan. Jadi ini bukan kita membuat andaian semata-mata, tetapi asas kepada andaian itu berdasarkan survey yang dibuat pada tahun 2019. Inilah hakikatnya. Jadi dan ini juga disandarkan kepada peningkatan pertumbuhan nilai harga semasa pada tahun 2019, iaitu sebanyak 7.4%. Dan ini dibuat dengan tidak mengambil kira kadar inflasi semasa lah. Soalan tambahan. Soalan tambahan ketiga, saya benarkan beri peluang kepada Yang Berhormat Setiawangsa. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya rasa kita kena bercakap soal realiti. Kalau soal pelaburan, bagi contohnya 77% akaun ASB hanya ada RM5,000. Itu realiti bagi kebanyakan kalau ASB, masyarakat Bumiputera. Dan ini sama bagi masyarakat B40 yang lain. Ini kerana kita dah lama ambil model upah yang rendah sebagai satu model ekonomi kita. Jadi sementara kerajaan berusaha naikkan gaji minima, apakah usaha-usaha lain
nak capai misalnya gaji kehidupan wajar ataupun living wage yang pernah dicadangkan oleh Bank Negara pada tahun 2017, RM2,600 individu di KL. Kalau Singapura misalnya, mereka pernah buat wage correction policy. Ya, saya dah tanya Menteri Sumber Manusia, tapi dia punya jawapan lari daripada soalan. Jadi saya berharap kementerian ini dapat memberi jawapan yang betul tentang bagaimana kita nak naikkan pendapatan isi rumah. Terima kasih. Seri Wangsa sila, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, kerajaan sedang mempertingkatkan antara lainnya pampasan pekerja daripada 37% kepada 40%. Ini peningkatan 3% antara lain seperti yang disebutkan oleh saya percaya Menteri Sumber yang mencadangkan supaya gaji minima dinaikkan daripada RM1,200 ke RM1,500. Di samping itu, kerajaan juga menyediakan program peningkatan pendapatan serta peningkatan keupayaan, termasuklah menambah baik akses kepada keperluan asas termasuk pendidikan, kesihatan dan perumahan. Juga mengalakkan keusahawanan dan pelaburan, portfolio penjanaan pendapatan serta akses kepada pembiayaan kewangan. Ini antara inisiatif yang dibuat untuk membantu isi rumah untuk mempertingkatkan sumber pendapatan supaya mereka boleh mendapat nilai hidup yang lebih baik dan sempurna. Terima kasih, Menteri.